بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis pada tengah hari ini. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita, memberi peluang kepada kita untuk sama-sama berhimpun dan berkumpul dalam surau pada ketika ini untuk menunggu masuknya solat fardu zuhur, yang mana kita akan insya-Allah dapat sama-sama mendengar khutbah dan juga dapat sama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu Jumaat sebentar sahaja lagi. Jadi alhamdulillah muslimin, anak-anak muda yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita semakin menghampiri Ramadan, semakin dekat dengan Ramadan. Kalau sebelum ni di antara tanda kita semakin dekat dengan Ramadan, kita dengar imam baca doa lepas daripada semayang, imam akan baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya kita terlupa pun dia nanti ingat, dia kata Ramadan ni dekat dah. Nah, ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni dah imam dah buang dah satu. Allahumma barik lana fi Rajab, Rajab tak ada dah. Nah, imam terus baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya tinggal lagi 1 bulan nak bertemu dengan Ramadan. Kita duduk dalam bulan Sya'ban dah. Nak duduk dalam bulan Sya'ban kurang 30 hari, kurang 28 hari. Sallallahu alaihi Muhammad, kita nak jumpa dengan Ramadan. Nah, kalau Ramadan tahun lepas ni, ayah-ayah, abang-abang sekalian ada pengalaman. Lebih-lebih lagi ayah-ayah lah. Nah, hari ini dalam lipatan sejarah hidup masing-masing. Sebulan duduk di rumah, tarawih di rumah. Bukan tarawih aja, jadi imam ni. Kan? Tahun lepas punya cerita. Malam pertama Ramadan tu mungkin semua excited lah pasal boleh jadi imam. Sebelum ni duk main masjid, duk main surau, kita semua jadi makmum lah. Kan? Tapi tahun lepas semua kena jadi imam ni, ayah-ayah jadi imam. Pasal apa? Pasal di rumah tu kita ketua. Kita jadi imam. Ada orang yang excited malam pertama ni, buh dengan apa ni? Di tempat letak Quran ni. Pasal apa? Nak buh Quran besar kat depan tu. Bini tengok pun seriau. Dia kata Quran kecil pun tak pernah baca. Nak buat Quran besar ke depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, bini kita layan. Semangat. Semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tapi itulah kan, minggu pertama ialah tuan-tuan sallallahu ala sayyidina Muhammad dengan ridha dia, dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan tasbih dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kira kemas sungguhlah. Kalau kata orang tolak main surau masjid, tak ada tu imam, dia boleh naik jadi imam lah kalau cerita pakai tu. Kan? Tapi hak tu di rumah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Minggu pertama clear, minggu kedua serban tak ada dah, tinggal ridha. Dia kata panah. Tinggal ridha. Minggu ketiga ridha pun tak ada dah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Nah, tinggal jubah. Minggu keempat jubah pun tak ada, tinggal pagoda. Pakai duk tengok bila nak habis Ramadan. Celah-celah tu pula keluar main pengumuman nampak sembahyang raya pun kat rumah jam. Nah, itu yang keluar mai duk pegang tongkat, ambil apa? Ambil batang mop lah, ambil batang penyapu lah, macam-macam duk keluar mai. Nah, ni baru ni dengar alhamdulillah. Nah, dibenarkan solat tarawih di masjid dan surau. Nah, mudah-mudahan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sebab itu keluar daripada kementerian
Yang pusat punya negeri tak keluar lagi, Pulau Pinang tak keluar lagi, macam mana keadaan harap-harap boleh tarawih macam biasalah, cuma mungkin dalam keadaan hari ni SOP kita macam ni, dalam keadaan jarak macam hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma tempat mungkin terhad. Sebab apa? Kalau tarawih, kalau Jumaat hari ni pun tengok ada main ni ayah-ayah pun kira tak muat dah. Tarawih ni ibu-ibu confirm nak main punya. Ibu-ibu depa confirm nak main punya. Depa antara orang yang rajin main masjid, rajin main majlis ilmu, tapi tiba-tiba kata ruang tak apa nak cukup ni. Jadi depa jadi ralat. Jadi insya-Allah kita doa mudah-mudahan Pulau Pinang ni dapat solat tarawih macam biasalah 8 ke 20, yang tu kita tak pastilah, tak apa, bagi boleh dulu solat tarawih. Tazkirah ada tak ada kita pun tak tahu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi lang-lang dah dapat peluang ni, dah ada peluang ni tuan-tuan, insya-Allah kita pakat main belakang. Pakat main belakang, tapi kalau boleh jangan awal je lah ramai. Kalau boleh sampai hujung Ramadan. Pasal apa? Lepas geram hak tahun lepas punya. Kan? Jangan awal-awal je penuh sampai tu imam cari tempat pun tak ada. Walaupun tak ada tempat tu imam pun dia sepu tengok kosong tahun depan dia sepu tempat tu imam sekali. Karena kalau boleh maintain sampai habis Ramadan insya-Allah. Dan jangan mula tinggal je tuan-tuan. Apa pekerjaan pun, apa ibadat pun jangan mula tinggal. Bila dia mula tinggal sekali, dia akan ada 2 kali, 3 kali dan seterusnya tuan-tuan. Tapi kalau tak pernah tinggal, dia rasa sayang untuk tinggal ibadat dia. Dia macam tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, anak-anak muda yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan yang lalu kita namakan ataupun kita panggil bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Nabi, turunkan kepada Nabi, iaitulah satu perintah yang sangat berat, sembahyang, solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kenal orang Islam dengan orang bukan Islam ni sembahyang. Nabi SAW, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Mai Rajab je tak dapat tidak, akan ada satu sambutan, sama ada di masjid ke, di surau ke, di mana pun, sambutan Isra' wal Mi'raj. Nak meraihkan ulang tahun peristiwa bersejarah, peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana peristiwa ni bukanlah satu benda yang kecil, benda yang besar. Ada dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tengok peristiwa Isra', bukan surah Al-Isra'. Awal-awal surah tu Allah dah habaq dah. Isra' dia. Apa dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah habaq macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tengok peristiwa Mi'raj ketika mana Nabi SAW Allah bawa daripada bumi ni naik langit demi langit demi langit demi langit sehinggalah Sidratul Muntaha untuk menerima kefarduan yang namanya solat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab hadis bagaimana dicerita oleh Nabi betapa detailnya setiap langit jumpa siapa, jumpa siapa, jumpa siapa. Dan dalam peristiwa Isra' tu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok Allah perintahkan Nabi dalam peristiwa Isra' tu. Dia dalam peristiwa ni ada 3 makhluk Allah. Yang mewakili manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kata makhluk Allah paling mulia. Makhluk Allah paling mulia siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang kata Jibril lagi mulia. Pasal apa? Pasal dia guru Nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan makhluk Allah paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mewakili manusia. Yang kedua, Jibril alaihi salam yang Allah hantar utus untuk jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mewakili malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hayawan yang ditunggang, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili para hayawan yang lain, iaitulah burak. Burak ni maknanya kilat, maknanya cahaya. Sebab tu pergerakannya laju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan duk bayang
Kalau hari ni pun sallallahu ala sayyidina Muhammad, kita nak bergerak daripada Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nak bergerak hari ni pun tuan-tuan, adakah boleh sampai dengan jarak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah? Bukan sepenuh malam dak. Nah, bukan seluruh malam dak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dak. Nah, tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak kita beriman dengan perkara gaib yang disebut dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kata, beriman dengan perkara gaib. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Isra wal Mi'raj, Isra tu saja pun duk fikir tak apa nak lepas dah. Apa tak lagi Mi'raj? Isra wal Mi'raj ni bukanlah satu benda yang kita kena terima dengan akal dah. Sebab akal memang tak boleh terima, tak lepas nak fikir. Tak lepas nak fikir. Yalah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni berlaku setahun sebelum hijrah Nabi. Allah dah bawa dah Nabi pergi tengok tempat Nabi nak hijrah ni, Madinah ni. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, dan peristiwa ni juga berlaku selepas daripada Amul Huzni, tahun duka cita, tahun sedih Nabi. Tahun Nabi rasa sangat sedih. Pasal apa? Pertamanya dengan kewafatan tulang belakang Nabi, iaitulah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang banyak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jemput Sayyidatuna Khadijah balik kepada Allah. Dua, Allah jemput tempat sandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi duk tumpang kasih. Nah, orang yang duk selalu jaga Nabi, duk bagi perlindungan pada Nabi. Siapa dia? Iaitulah pak nakan Nabi Abu Talib. Pak nakan Nabi Allah jemput juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bawa diri pergi Taif. Pergi dengan anak angkat Nabi. Di Taif pula orang usir Nabi, orang baling batu kepada Nabi, berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hiburkan Nabi, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, telah Isra tu pula Allah perintah Nabi singgah solat semayang di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni apa dia? Sallallahu ala sayyidina Muhammad, itulah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, singgah situ solat, dah solat Nabi kita menjadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi imam. Nak abang kita satu benda yang kita boleh tengok secara tak langsung apa dia? Tengok Nabi, Allah bawa Nabi Isra tu, Nabi singgah semayang. Kita hari ni pun jalanlah jauh mana pun tuan-tuan, semayang jangan lupa. Jalanlah jauh terang mana pun. Nak, kalau kita boleh buat jamak qasar pun, kita buat jamak qasar, jangan tinggal terus. Nah, jangan tinggal terus. Sebab orang yang dia musafir, dua marhalah ni, sallallahu alaihi Muhammad dalam Islam ni, ada kelonggaran, ada rukhsah, boleh buat jamak, boleh buat qasar. Nah, abang kata jangan tinggal semayanglah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penting. Tuan-tuan, anak-anak muda dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, panjanglah cerita dalam hadis tu, kalau nak baca bukan tazkirah lah tuan-tuan. Cuma kita nak ambil sikit daripada tu. Kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa langit demi langit. Yang pertamanya jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam adalah dialog-dialog dalam kitab, dalam hadis dan sebagainya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai langit kedua, Nabi jumpa Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Yang ketiga, Nabi jumpa Nabi Yusuf alaihi salam, yang terkenal ketampanan, kehansaman dia. Dalam Quran Allah cerita bagaimana handsome Nabi Yusuf alaihi salam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni perasan je handsome. Kan? Handsome tak handsome Nabi Yusuf alaihi salam ni, masya-Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nabi kata setengah penduduk dunia. Dia punya ketampanan dia tu. Nah, sallallahu ala Muhammad. Kalau tengok dalam Quran bagaimana Zulaikha dipanggil wanita-wanita yang duk membawang. Membawang ni lama dah, cuma istilah membawang tu je baru. Nah, wanita-wanita ni duk perli duk kata-kata kat Zulaikha pasal berkenan dekat lelaki muda. Dia panggil depa ni mai,
Waktu depa ni duk potong tu, no? Al-Quran ada kisah dia. Keluar mai Nabi Yusuf. Bila keluar mai Nabi Yusuf, depa kata ni bukan manusia. Nak abang kata bila tengok ketampanan Nabi Yusuf ni, bukan ketampanan manusia. Nak kata bukan manusia, sehingga depa tengok ni, pisau yang tadi duk potong sayur boleh iris jari. Boleh iris jari, tuan-tuan. Kita ada perasan handsome tu, mini duk potong sayur, try lalu tengok depan dia. Kalau dia potong jari, confirm handsome. Kalau dia perasan pun tak, maknanya memang kita bukan kata handsome, memang tak handsome lah. Kan? Kita aja perasan. Iris jari. Baca lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran. Nabi kata separuh. Nak abang kata apa ni? Nak abang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi handsome lagi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Lagi lawa lagi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, langit yang ke-3. Langit yang ke-4 jumpa Nabi Idris alaihi salam. Yang ke-5 Nabi Harun, ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa ni kalau baca sallallahu alaihi Muhammad, selepas Nabi turun daripada terima solat 50 tu, Nabi turun, jumpa lagi Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Nabi Musa alaihi salam dia kata apa kat Nabi? Qala Musa, yakni Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji' ila rabbik, balik kepada Tuhanmu. Nabi Musa suruh Nabi Muhammad balik pi kat Tuhan kamu. Balik pi, kembali kepada Tuhan kamu. Pasal apa dia suruh Nabi patah balik pi kat Allah? Fas'alhu takhfif. Dia kata minta keringanan daripada Allah. Minta ringan, minta kurang lagi. 50 ni banyak, minta kurang. Pasal apa? Dia kata fa inna ummataka la tutiqu nadzalik. Sesungguhnya umat kamu ya Muhammad, umat kamu ni tak boleh, tak mampu untuk buat. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dia ada ego. Bila dengar macam ni, dia kata apa Nabi Musa duk peleceh kita. Bukan Nabi Musa nak peleceh kita dah. Betul apa? Nabi Musa abang Nabi Muhammad tu kata umat kamu tak mampu ya Muhammad. Betul tuan-tuan, betul ke tak betul? Betul. Ni 5 fardu hak tinggal ni, 17 rakaat yang kita duk buat ni, hak ni pun rasa berat. Kadang-kadang tengah duk kerja dia rasa sayang nak tinggal kerja. Tambah-tambah orang hak kerja jenis berlemuih, tahu berlemuih. Hak jenis kotak berlemuih tuan. Kerja pomen kereta ke motor ke apa, kerja di kebun ke, dalam kerja buat bendang ke, berlemuih. Tiba-tiba dengar azan sorak bunyi tuan-tuan. Nak kena, Allah Ustaz, tangan penuh minyak, baju pun kotor Ustaz. Nak kena cuci tangan, nak kena salin pakaian apa semua, nak kena semayang. Padahal dia ada kerja. Dia kata kalau tinggal ni pergi semayang ni, dah 10-15 minit, dia kata habis tahun tu lah. Dia duk fikir macam tu. Hak ni pun kita doa seberat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Subuh saya duk cerita. Subuh saya duk cerita walaupun lah subuh lambat. Kan? Lah subuh lambat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mai jemaah di sini kat pukul 7 baru boleh balik. Nak kata lambat subuh lah ni. Berat 17 rakaat ni. Pasal itu Nabi Musa kata, ya Muhammad, balik kepada Tuhan kamu, minta keringanan. Dan keringanan tu bukanlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita pun duk baca hadis Nabi bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang, Nabi berdiri jaga malam sampai bengkak kaki Nabi. Bukan semayang jemaah ni. Semayang jemaah dengan dia baca panjang-panjang tuan-tuan. Boleh ketak boleh lutut lah. Kan? Duk baca panjang-panjang dia duk syok. Tak apalah, tu imam dah ada aircon depan dia. Kan orang lain aircon kat tepi, duk bawah aircon lagi tak kena aircon. Aircon besar duk bawah tak kena aircon tuan-tuan. Kan? Tu imam tak apa, aircon betul-betul tu imam lah alik duk baca panjang. Hak belakang ni duk tanya lati bila nak rukuk Kan? Semayang seorang-seorang di rumah, bacalah panjang mana pun, 1 rakaat 1 juzuk pun bacalah. Semayang seorang-seorang, semayang sunat di rumah baca. Tapi kalau di rumah ni ghalibnya bukan kata 1 juzuk, kan? Bukan kata 1 muka, dak ulang qul wallah tu kalau kata semayang seorang tu, kalau sunat tu qul wallah apa ustaz, Fatihah aja.
Kan? Sepatutnya sembahyang sunat tu baca bagi panjang. Nabi sembahyang sunat, bangun malam Nabi sembahyang sampai bengkak kaki ni, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kaki ni payah nak bengkak kecuali gout ni. Ada gout bengkak lah. Gout kira okey lagi tuan-tuan. Kalau go out, ma'asalamah. Kan? Kalau go out, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gout bengkak kaki ni. Kita hak tu je penyakit. Kan? Nabi semayang pasal apa? Pasal Nabi nak tunjuk rasa syukur kepada Allah. Tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Tu kata dalam bab semayang ni, kita tak risau dah. Nabi tak risau dah. Yang Nabi risau pasal umat Nabi. Semayang 50 waktu ni. Risau pasal umat Nabi. Tak mampu nak buat. Nabi Musa ni, dia prihatin. Nabi Musa alaihi salam ni, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, ketika mana Nabi jumpa dengan dia. Nabi jumpa dengan dia, dia menangis. Pasal apa dia menangis? Dia teriak. Pasal kita kata dia duk teriak. Nabi Musa teriak. Pasal apa teriak? Abaki. Dia kata, aku menangis. Pasal apa? Li'anna ghulaman. Sesungguhnya satu orang gulam, satu orang anak muda, bu'isa ba'di, yang diutus selepas daripada aku. Ia dakhulul jannah, masuk syurga, min ummatihi, daripada umatnya. Lebih ramai daripada umat aku, kata Nabi Musa. Umat dia, walaupun dia muda, tapi umat dia yang masuk syurga, kata Nabi Musa, lebih ramai daripada umat aku. Nangis Nabi Musa alaihi salam. Kita ni untung tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekadar tu insya-Allah kita sambung dalam khutbah Jumaat. Khutbah pun tak lama tuan-tuan lah ni. Zuhur pun lewat lebih kurang 10 hingga 15 minit sahaja. Wallahu taala a'lam, yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.